أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المجاهدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi kita mari gali ilmu pengetahuan, ilmu Allah. Kita kena gali, kalau tak gali ni apa mudah sangat. Kena gali ilmu Tuhan ni, kena gali, kena cebok, kena timur, lepas tu kena pakat peluk, pakat dakak, baru dia lekat. Kalau tak gali rasa mudah-mudah ia terlucu. Tak lekat tubuh kita dan tak lekat tubuh kau, dia tak jadi hiasan ilmu Tuhan, ilmu agama, tak jadi hiasan. Apabila tak jadi hiasan, orang dia tak jangok kau, boleh kata dia tak jangok, nampak huduh, nampak tak comel, nampak kuluk, nampak kotor. Begitulah dengan ilmu Allah ni. Kalau kita tak mari berjangok tak di tubuh kita, dia tak akan nampak molek, nampak jangok. Nak jangok lagu mana? Jangok ilmu yang kita dok mengaji ni dengan kita amal, kita buat ilmu. Mengaji saja tak beramal, tak ada guna. Beramal juga tanpa ilmu, tak ada guna juga. Kedua-dua tu kena ada sekali. Ilmu pun kena ada, amal pun kena ada. Ilmu banyak mengaji tahu belaka, ikut royak tahu belaka, hok gaib, hok zahir, hok nyata, hok kena tahu, tapi tak amal. Rugilah dia tu. Begitu juga amalan kita, ikut dia mau buat, nak buat ratik, dia mau mengatik pun dia mengatik, dia mau semaya sunat, kita semaya sunat hanguk, tapi buat dengan keadaan jahil, tak sepakat juga. Ni patut kita kena ingat ni. Amalan yang kita buat dengan tidak kita belajar, dia tak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada harga. Dia tak ada harga kat supaya wah kayu. Wah kayu kata-kata wah dia ni jiwa wah dia ni buruk ni lepas toket tau. Nya naiknya kita ni go wah kayu tak di wah dia, pamer lagi, naik lagi, pilih sosok lagi nak jual siapa tokenya lepas tau tak mbuh. Itulah apa ni amalan yang kita buat dengan tak ada ilmu. Nak jadi ilmu tu hiasan diri kita, maka kita kena pakai dua-dua tu, kena duduk di tubuh kita, baru nampak kata kita ni hias dengan ilmu agama. Orang yang tahu agama, yang mengaji dah pasti dia amal, dia Tuhan akan tunjuk zahir akan nampak. Dia nampak cuci dia, nampak bersinar ya muka dia, nampak tak jadi nampak keruh. Sebab apa? Itu ada nur cahaya. Orang ada ilmu ya, semaya dengan semaya tu akan timbul nur, akan timbul cahaya di muka, di dahi seseorang hamba Allah. Dengan tu kita kena ingat-ingat, jaga-jagalah hak ni molek ni. Nak jadi ilmu tu berguna untuk kita hidup atas dunia ni dan di hari akhirat esok. Jadi kita nak baca pula malam ni kitab yang dikarya oleh Gemulah Haji Pak Su Tanjung Mah
Risalatu Tauhidiyah, nama dia kitab tauhid, risalah tauhid. Surat kecil halus ya. Lepas tu kita mari baca hak ning duk baca mari dah berkenaan dengan nak kenal Allah, nak kenal Tuhan. Siapa tak kenal Allah, siapa tak kenal Tuhan, artinya dia tu tak lepas lagi taklid. Turut kita tak lepas, turut buta-buta kita panggil. Mung masuk neraka aku neraka, mung syurga aku syurga. Itu makna taklid ni. Nak lepas taklid kita kena belajar lebih-lebih lagi hak agama, hak nak kenal Tuhan ni kita tak lepas taklid. Taklid mana kita turut, kita ikut. Aku nak ikut dia tu ni, ikut siapa ni? Ikut ustaz tu, ikut tu imam tu, ikut tu guru tu. Kalau dia jatuh lubang, aku pun jatuh lubang. Kalau dia naik bangku, aku pun naik bangku. Tak boleh. Kalau naik mutu tak apa, nak tak gendong dia ya gitu lah, jelak kita pun tunggu jelak. Dia naik bukit, kita pun naik bukit. Tapi bak nak kenal Tuhan, usuluddin tak boleh. Lagu tu tak boleh, tak lepas taklid. Orang panggil tak lepas taklid. Nak gitu lagu tu tak boleh, kena belajar belakang weh. Tino pun kena belajar, jatuh pun kena belajar, muda pun kena belajar, orang tua pun kena belajar. Kena belajar nak kenal Tuhan. Jadi hak kita nak baca mari dah sifat Tuhan sapa ke bakok kekal Tuhan, kita baca dah tu. InsyaAllah malam ni kita baca sifat yang keempat. Sifat yang keempat, sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah makna sifat yang menafikan hak tak ada di Tuhan. Benda tu jenis baru-baru tak ada belaka di Tuhan. Itu panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Pak kita nak kenal Tuhan kena bila sosok sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Tak ada kena bila hak tu. Kena kata Tuhan ni kekal, Tuhan ni ada, Tuhan ni sedia. Tak apalah tu. Tu. Yang keempat malam ni kita nak baca kata Mullah Haji Pak Su rahimahullah. Keempatnya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Anda nak ngaji sifat ni, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kita duk dengar orang duk ceramah, duk guru duk mengajar sifat ni hok kacik banyak sekali ni. Sifat hak Tuhan tak serupa dengan benda yang baru ni. Apa ni hok duk banyak sekali. Pak orang duk balah apa sifat ni, duk balah. Orang hak ceramah sedap-sedap ada balah sifat ni. Sifat Tuhan tangan, sifat Tuhan kaki, sifat Tuhan mata, sifat Tuhan apa ni malaikat berbaris saf-saf. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tu sifat-sifat lagi tu duk pok-pok ada balah nak ambil sifat ni panjang lebar. Dia ada punca dia sebenarnya. Tempat jadi balah, tempat jadi bertekan, dia ada tempat dia, punca dia, sebab dia. Jadi kita nak baca ni, baca hak Mullah Haji Pak Su karang ni mudah-mudah ya. Tu mukhalafatuhu li ta'ala lil hawadisi, bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Maknanya Tuhan ni tak serupa dengan benda hak baru. Banyak tucuk kita serupa tak di dalam Quran ada ayat Tuhan tangan, tangan tak serupa, kaki-kaki pun tak serupa. Tak apalah, cerbilah tu. Tu kata Mullah Haji Pak Su, kata Tuhan tak serupa dengan benda yang baru ni, iaitu tiga makna. Ada tiga bentuk, tiga rupa, tiga pasang. Pertamanya bersalah pada zat, tak serupa Tuhan tu pada zat. Zat benda yang baru bertokar. Kita nak royak sama-sama dah zat Tuhan ni, kita nak royak tak boleh. Zat Tuhan tu lagu mana, kita nak royak tak boleh. Tak usah mari duk khayal lah weh, kata zat Tuhan tu sekian-sekian. Tak usah khayal, tak serupa. Zat Tuhan tak serupa dengan kita. Zat tu apa benda yang tokar lah, zat. Tu
Kita ni ada tokoh tu, tak ada tokoh. So, tak serupa. Yang kedua, bersalah pada sifat. Sifat Tuhan tu tak serupa juga dengan sifat makhluk. Yang ketiga, bersalah pada af'al. Af'al ni mana perbuatan. Perbuatan Tuhan tak serupa juga dengan perbuatan makhluk. Pasti akan tahu yak sesat. Tu. Soalan yang pertama tu tajuk dia tu, tajuk Umar Haji Pak Su mari letak, mari tajuk duduk situ. Soalan yang pertama dia tanya, apa makna bersalah pada zat? Dah mudah ayat kata Tuhan tu tak serupa pada zat, bersalah selisih dengan makhluk tu pada zat. Apa makna ya hak sengati? Jawab dia nya, Mullah Haji Pak Su ni jawab. Dia tanya, pas dia jawab. Pak kita mari baca, dia mau dengar. Banyak tu sudah. Sudah. Dia jawab lagu mana? Makna bersalah pada zat itu bahawasanya zat Tuhan kita itu bukan jiring jising. Bukan jiring jising. Bukan tokoh lah mana-mana mudah-mudah. Bukan rasa jenis tokoh, panjang, pendek, tinggi, ada bukan jising, bukan jiring, bukan jising, yakni bukan bertokoh dan bukan bertubuh. Zat Tuhan tu, kita dengan Tuhan tak serupa betul. Kita ni bertokoh, sama ada bertokoh kita ni, bertokoh keras, bertokoh lembat, bertokoh cair, bertokoh panjang, bertokoh pandok, bertokoh rendah, bertokoh tinggi. Tuhan tak ada, bertokoh tak ada, tubuh tak ada. Jenis bertubuh, jenis bertokoh tak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu kata dia iaitu Allah ni tak serupa dengan kita. Bersalah mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau makhluk semua tu nak kepada bertokoh. Semua makhluk bertokoh belakang. Kau tak nampak tengok bertokoh tak? Kau tak nampak tengok bertokoh. Bertokoh sepatu. Cuma kita tak nampak tengok. Dia kata debu nampak tengok dah debu, tak nampak tengok debu dia. Halus kali, tapi dia bertokoh juga. Ambil mari tengok dalam apa ni, orang panggil seperang hak besar molek tu, kelong culatak ni tengok ada juga ni bertokoh juga. Bahkan kumai pula. Demi gatu demi gani kumai apa ni, corona tak corona, bertokoh belakang tu kita tak nampak tengok. Tapi apabila mari tengok dalam kelong celatak, sungguh bertokoh sungguh. Dia semua tu bertokoh, tapi tu tak bertokoh, tak ada tubuh. Soalan yang seterusnya dia tanya pula, apa makna bersalah pada sifat? Hak tadi pada zat dengan kita, dengan Allah, makhluk, semua makhluk, bukan kita saja. Alhamdulillah bahaya kata kita tak semua ni. Dengan cumi mata ni tak serupa juga. Kami makhluk. Dengan meja ni, gahani tak serupa. Dengan kitab ni ada baca tak serupa. Segala-gala tak serupa. Pada zat yang tak serupa. Apa tu? Apa makna bersalah pada sifat? Tak serupa pada sifat lagu mana? Dia jawab kata bahawasanya sifat Tuhan kita itu bukan arak yang bertakat pada jiring. Mana sifat Tuhan ni bukan jenis kata supaya kita rakyat tadi. Arak ni bulat, tu panggil arak bulat. Ni panjang ni. Supaya kata gahar ni panjang kat ni. Bucu sini. Sini tinggi rendah, ada tinggi rendah ni. Sini tinggi ni rendah. Orang panggil arak ni, benda ni arak. Jadi arak tinggi rendah bulat bucu ni dia kena duduk mana? Duduk daripada jiring, duduk di tubuh, duduk di benda tokoh. Benda ni kena duduk di benda tokoh. Dia panggil arak ni kena duduk di benda tokoh. Kerana hak tu sifat makhluk. Tapi Tuhan tak ada. Tuhan tak ada berjiring, Tuhan tak ada berjising. Lepas tu tak ada arak. Arak tak ada juga. Arak kita koyak sana lah. Ni bucu ataupun bulat, buah bola tu. Kerana bulat tu kena duduk di buah bola. Bucu ni kena duduk di kayu ni. Kayu ni maknanya makhluk lah dia. Bucu ni makhluk. Kerana dia bergantung di kayu. Kayu tu makhluk, bucu makhluk. Tuhan tak. Sifat Tuhan bukan lagu tu. Sifat Tuhan dia tak ada
tak ada arak yang kena guduk hingga di betul lain tak ada. Sebab kata gambar dia hitam ni makhluk yang hitam duduk mana hitam ni hitam dia hingat mana hitam hingat di sini hingat di gani kan panggil arak ni hitam duduk sini patuhai sifat Tuhan kena hingat lagu tu tak sifat Tuhan tak ada kena hingat lagu tu tak kerana zat dia tu bukan tokoh sebagaimana yang kita bicara saat ni bukan tokoh bukan jiring nampak tak tu wasa nampak tak aku malah bertokoh jiring bising pula dah nak nampak kata kita ni beza dengan Tuhan sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala tu beza teruk kalau kita tahu kata kita dengan beza dengan Allah dia jadi kita maka sampai situlah hati kita akan rasa aku ni kena patuh taat sedia sungguh pada Allah segala perintah yang Tuhan suruh aku kena tunduk aku kena pikul dan aku kena bawa hak mana Tuhan kata jangan larang hak tu aku nak beradu nak berhenti we kena jangan dah ambil kata aku ni apa ni lebih awak tak tahu sifat Tuhan awak tak tahu tak tahu kata sifat Tuhan tak serupa dengan sifat makhluk yang lain di sini dia kata sifat Tuhan itu bukan arak yang bertakat pada jiring bukan sifat Tuhan kita itu ialah sifat yang berdiri pada zat sifat Tuhan ada di zat adanya Allah ada pada zat bakaknya Allah bakaknya pada zat zat Tuhan bah kita tak koyak dah nak kenal Tuhan bukan nak kenal zat nak kenal sifat tu bukan hingat berdiri pada yang yang bukan jiring Tuhan ni bukan jiring bukan bising ia jenis zat dia tu tak serupa dengan hak manusia tu boleh kita bahas dah sifat Tuhan kita tak serupa dengan Tuhan ni melalui sifat ni iaitu kita ada arak Tuhan tak ada arak kita ni bergantung kepada jiring bergantung kepada gising hingat di jiring hingat di gising hak Tuhan tak ada arak tak ada hingat pada jiring tak ada hingat pada gising kerana zat dia tak jiring tak gising faham situ tu kacau dia koyak kan balik kaki pula nak ambil mana ujung mana mula mana dah we faham situ sudah tak serupa tokoh ni makhluk kalau jenis tokoh makhluk dia benda ayat kata tangi tu ada sebut dalam tangi dalam Quran ada sebut tangi ya Allah fauqa aidihim tangi tak sebut mari dalam otak kepala tangi supaya tangan kita tak usah mari kalau mari tu buat tahun lalu pahlah cenah lagi lalu kalau mari kalau tangi supaya tangan kita cenah lagi pun tak ada Tuhan tak sifat dengan tangi supaya tangan kita tak kerana dia ayat sendiri laisa kamislihi syai' dia ni tak ada siapa nak boleh tak ada sebanding pun dengan dia tak dengan Tuhan tak ada apa sekarang nak boleh buat sama kalau ada benda lain sama dengan dia makna dia tu dia tu baru kalau baru supaya kita baca lepas dah kena ada doa ada tasasul dah baru perlu kepada orang lain tolong dia bahawa orang lain dah perlu pada baru perlu kepada orang lain tolong dia dia pusing itu pusing jadi tasasul jadi doa tu mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soalan yang ketiga, apa makna bersalah pada af'al? Ni nak royak makna dulu ni, tak ada royak dalil lagi mula haji paksu ni. Royak makna dulu dah kalau kita ni bersalah kita dengan Allah ni di mukhalafatuhu lil hawadith ada 3 tempat. Satu tempat zat tak serupa dengan Tuhan, yang kedua di tempat sifat tak serupa dengan Tuhan, yang ketiga di af'al. Baru nak buat makna af'al mana perbuatan kita tak serupa dengan perbuatan Allah. Kita kalau nak buat nak buat rumah, nak cari kapak, cari gaji, kena ambil kayu, mai belah. Itu kita. Tuhan apa nak buat dunia, Tuhan nak buat aku tu cari kayu, cari tanah, mari nak buat dunia. Dia tak ada guna alat gitu, tak ada bagi Tuhan. Tengok dia nak sarah lagu mana mula haji paksu
apa ni mukhalafatuhu lil hawadith pada makna bersalah pada af'al. Apa makna bersalah pada af'al? Jawabnya bahawasanya perbuatan Tuhan kita itu tidak berhajat kepada madah. Madah mana Allah. Madah ni mana Allah. Madah mana Allah. Kalau ada kat Mekah kecek madah ni selipar. Madah selipar. Madah ni benda hak kita nak buat satu benda yang lain tu kena guna dia, tu panggil madah. Nak buat begini kena guna begini. Ni supaya ni dia pula takak video duk pukul gambar ni kena guna alat moko tu. Tu nama dia madah. Kita nak mengaji ni kena buku, nak baca kena kitab nak menulis kena dawat. Tu madah belaka tu. Banyak sarah sini kata artinya juzuk-juzuk yang diperbuatkan sesuatu benda. Kalau hana buat benda lain tu nama dia madah belaka. Bersalahan perbuatan kita ini mesti berhajat kepada madah. Jadi kita ni tak serupa dengan Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan kita ni dengan Allah pada perbuatannya kerana perbuatan kita berkehendak berhajat kepada madah. Madah mana berhajat kepada Allah, seperti hendak buat rumah. Kata Mullah Haji Baksu, seperti nak buat rumah mesti kena ada kayu dulu. Nak buat rumah kena ada kayu dulu. Lepas tu nak buat dunia ni nak ada apa? Tu tak serupa dengan kita tu. Betul tu buat tak serupa ni. Kita nak buat kereta kena ada besi dulu. Tu nak buat tayar kena ada getah dulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafah, bersalah betul tu dengan kita. Perbuatan hak Tuhan dengan hak kita tak sama. Dia tak ada nak alat-alat dak. Bukan kata nak waktu ada itu aku kena pahat dulu di hari pahat. Tak. Tuhan ni dia kata kun fayakun. Jadi tu Tuhan. Tak kena pakai alat, tak nak kena pakai kayu, tak nak kena pakai kala, tak nak segala-gala alat tak nak pakai belaka. Tu maka dalil itulah dipanggil madah. Dalil tadi kata kita ni nak buat rumah kena pakai kayu. Jadi hak pakai kayu tu dia panggil madah. Banyak dah kita duk kolai tadi dah. Tu habis makna tu baru tak ada koyak dalil lagi ni. InsyaAllah kita mari koyak dalil semula. Kau apa dah? Kau 7 lebih dah. Karena kita nak baca hasa lagi ni. Tu bolehlah kita ambil mengaji malam ni bab nak kenal Tuhan, sifat yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalah Allah Ta'ala itu dengan benda yang baru. Kita boleh ambil 3. Kita tak serupa dengan Tuhan, sama ada pada zat tak serupa. Bukan kita saja, makhluk semua. Yang kedua sama ada pada perbuatan tak serupa. Yang ketiga sama ada pada sifat tak serupa juga. Pada dia kata pas Tuhan tak serupa ke mana dah. Tuhan mengaji sifat 20 dia ada samik dengar, kita pun dengar juga. Tengok dengar Tuhan dengan dengar kita. InsyaAllah tu cepat ya kita akan horai satu persatu. Nama serupa tapi hakikat berlain. Kerana dia mari ngaji hak ni mula-mula ni sebab tu sifat hak ni mari tak depan, dia tak kita apa ni tak belakang. Ya kalinya kita sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ni duk di pekat nombor 20. Tu selerak sungguhlah kita ni tepih dulu lagi ni. Nak pergi kepala sifat ni mu kena hak ni dulu ni, pagar duk sini. Nak kena samek, kena basah, kena kalai ni, dengar, tengok, berkecek ni sebelum sapan tu lebih ada dah sini. Mu kena tahu kata Tuhan bersalah dengan kita, bersalah dengan makhluk. Wallahu a'lam. Habis.
ada siapa nak tanya lah ni, belik-belik tanya puan. Lagi nak saya boleh tanya keti belakang dah dah rojak dah duk dengar lama-lama dah cuma mari perangat mula tu perangat mula cuma hak bosan hak baru-baru ni ya hak lama-lama tu saya biasa mengaji dah hak baru-baru ni takutnya hanyut supaya ngabuih atas laut tu atas sungai buih atas air lagu mana hanyut atau itik di sekolah-sekolah tadika kalau sekolah pondok, setengah-setengah sekolah pondok hari ni tak ada mengaji mana dah haling sifat wujud kida baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tak mengaji dah ni sehingga tadika pun sebab kita dah royak tadika pun tak mengaji mana mengaji apa sifat Tuhan asma' wa sifat sifat apa ni ngaji nak kenal Tuhan sifat rububiyah uluhiyah mengaji hak tu tak ada mengaji mana tak ada nak mengaji sifat 20 saya tak saya telah tanya anak cucu kita hendak mengaji tadika reti tak sifat 20 cuba bila kita hari tu mengaji tadika ni maksud bila nak klik tu mengaji bila dulu wujud kidam baqa mukhalafatu lil awadi alam ni tak tahu dua Allah alam tanya sendirilah anak-anak kita cucu-cucu kita tu kena kenal sifat 20 ni Sunya kita nak baca bab semaya kita malam ni kita nak baca sunniyatut tasbih bil yadain wa bis subhah tu bab semaya malam ni baca bab tasbih bila tasbih dengan tangan qala rahimahullah al muallifu yajuzu an yusabbiha biyadaihi fayasta'mala asabi'al yumna wal yusra. Itu tajuk sah. Habis dah ni dah bab doa kita apa ni baca-baca di dalam semaya lepas semaya tu kita baca hari dah ni bab tasbih. Jadi bab tasbih ni ada setengah ulama setengah orang alim lah kita tak kata orang tamadan orang alim juga ia ada buat bila kata kita nak tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar duk bila dengan wasbih ni wasbih ni duk bila wasbih ni dia panggil kata makruh masuk dalam bid'ah juga wallahu alam sebab tu kitab ni dia karakah dah mung dia kata benda tu bagai tasbih ni bagai apa ni wasbih ni makruh bid'ah sehingga mana sehingga kalau lah kita nak bila apa ni subhanallah bila dengan tangan dia ni ngatik subhanallah alhamdulillah apa ni subhanallah subhanallah cukup 5 lek ni bila juga 5 guna belah kiri tu pun dia kata makruh juga ada ulama giduk kaji hingga dalil laik siapa gitu lalu hingga kata kalau mu nak bila dengan tanganmu subhanallah ni guna belah kiri belah kanan je jangan duk guna belah kiri kerana kalau mu guna belah kiri makruh kan Nabi ni guna belah kiri apa ni Nabi ni guna belah kanan dia kata tak guna belah kiri sebab tu tajuk dia sini mula-mula dia kata kalau al-muallifu ni kata orang mengarang kitab ni harus seorang tu bertasbih dengan dua tangannya boleh dia guna tangan yang kanan dan tangan yang kiri boleh kedua tak sabar lah takutnya kita hidup pasal radio ataupun pasal YouTube kerana YouTube kita kalau nak dengar ni banyak ada pelakon yang mengajar dalam itu nak bahasa Sia pun boleh bahasa Arab pun boleh Melayu pun sama telah orang putih pun ikut dalam YouTube lepas tu kalau terdengar orang duk ceramah duk mengajar orang kata siapa-siapa yang bertasbih bila tangan dia dengan tangan kiri hukum dia makruh dengar boleh tapi jangan pakai dulu kau dulu tu kalau pakai selalu kau dia mari tengok kawan ni duk tasbih dengan tangan kiri kau tak boleh tu buat makruh bid'ah dia bala gocoh lalu dengan demo
kawan dia buat lama dah mu mai tegur motai-motai itu. Lalu tu kena baca habis. Kena baca habis selok belok yang ada di dalam agama, hukum hakal, hadis Quran tu kena baca habis, pasti baru boleh mai hukum ke. Tu. Sebab tu kita duk mengajar sekolah, duk mengajar budak-budak kata orang seorang nak jadi mujtahid nak waktu baik hukum satu-satu hukum di dalam daripada Quran atau daripada hadis, mestilah orang itu kena ada ilmu cukup. Ilmu yang cukup. Bukan sekadar cukup, kena sempurna lagi. Cukup dan sempurna. Cukup saja tak jadi. Sebab kita pergi beli ikan denak sekilo, beli banyak mana ikan, beli sekilo, cukup dah. Cukup molek itu timbang tak kilo cukup, tak ada kurang sikit habuk. Tapi bila tengok isi dalam, isi dalam tarik gigi hak tu tak ada kepala, hak tu perut duk luar, busuk bangar, tak sepenuh. Itu beza antara cukup dengan sepenuh. Jadi orang nak kecek bab hukum, nak buat tubik hukum daripada Quran, nak buat tubik hukum daripada hadis, nak kena molek, kena ilmu dia tu cukup molek, kena baca habis. Dia tu kata lagu mana, dia ni kata lagu mana, kalau ambil secopeng mari pakar gocah sungguh dengan orang. Ni kalau jadi haru-haru habis, selerak tabak habis umat, tak jadi bersatu dengan sebab Allah. Ni pakali buat kecek benda macam ni, tasbih dengan tangan. Kita tak cukup belah kanan, belah kiri, setengah orang tak apa, ya pandai bila tangan sebelah ni boleh siapa 30, tengah orang je bakal 15 ya. Pas setengah orang je bakal 5 lagi bakal lagi hidup gila tu. Hidup gila, lihat ni 5, tak cukup tak kaki dia bila perang. Tu dah. Jadi benda-benda yang begini kalau kita mau guna selalu dengan pah guna selalu kucak kacir habis dia mulai. Ni tengok apa yang nak ayat sini tu kita nak ayat kata harus kita bertasbih guna dua tangan. Kita boleh guna jari kita hak kanan dan guna jari kita al-yusra yang kiri, boleh guna dua-dua, tak ada jadi gana. Di hadis Abdullah ibn Umar, hadis yang diriwayat oleh Abdullah ibn Umar, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih biyadih. Abdullah ibn Umar kata aku tengok Nabi ni duk bila tasbih dia dengan tangan dia. Biyadih tangan. Kalau bahasa Arab biyadih ni tangan solah. Tu. Dia kata di kalau biyadih tangan so ni dia panggil bahasa Arab yadai. Yadun tangan. Kalau dua tangan yadai. Dua tangan tu yadai. Tapi hadis sini kata Abdullah kata aku tengok Nabi tu bila tasbih dia dengan tangan. Maknanya seolah dia bila so tangan lagu tu lah. Kalau bila dua tangan tak. Tua kita ni kata dikehendaki dengan tangan di sini. Wa qawluhu biyadihi ma'nahu bikullatai yadaihi. Dua tangan. Bukan kata tangan so yadi tangan sedok, makna dua tangan. Bukanlah kata nak royak tangan hak ni tak boleh buat dak, bukanlah gitu. Supaya kita kata pakai kasut belah kanan, pas tu belah kiri tak pakai kan. Boleh pakai foto belah kiri, kena pakai dua ni. Nak pakai son, tengok dia mau gila itu. Akak kena kasut sebelah. Tu tengok. Tulis kitab ni ngoyak kata lagu itulah wala yuradu bizalikal khasr fi yadin duna ukhra. Bukanlah maksud kata tangan yadun sini nak sebelah tangan ya hak sebelah lagi tak sah dah, bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Jadi kesimpulannya di sini harus kita nak bila tasbih dengan dua tangan kanan dan tangan kiri. Pasti royak sini kita malah nak baca dah ni. Nak buat amal mana. Dia royak kata orang hak kata makruh tak boleh buat lagu ni. Tak boleh tasbih dengan dua tangan ni. Nama sekian-sekian. Dia royak dah sebut nama sini. Namanya sekian-sekian lah. Tak kena sebutlah nama ni ikut dia lah. Dia nak sebut lah kitab dia sebut lagi. Kita tak perlu sebut.
Bukan kerja kita ambil pendapat dia, kata harus kita bila tasbih dengan dua belah tangan. Wal maksudu annahu la yukrahu tasbih bisimali, dan yang dimaksud bahawa tak makruh kita bertasbih dengan tangan kiri. Dan hadis itu hadis Nabi dia orang kata kana yuhibbut tayamun fi sya'nihi kullu. Nabi ni suka buat apa-apa dengan hak kanan. Tu hak ni dalil hak dia mudah royak kata tak boleh nak tasbih dengan tangi hak sebelah kiri ni, kalau Nabi dok buat dengan hak sebelah kanan sokmo-sokmo. Tapi hadis ni dia kata la yadullu alal karahati abadan. Hadis ni bukan menunjuk kata makruh, bukan kata menunjuk makruh dak. Hadis kata Nabi dak buat dengan tangan kanan. Tu bal yusabbihu, bahkan boleh tasbih biyaminihi wa bisimalihi. Dia boleh tasbih bila dengan tangan kanan dan bila dengan tangan kiri. Kama yarfa'u kullatai yadaihi inda takbiratil ihram, sebagaimana dia akad dua tangan masa takbiratul ihram. Lagu mana lagu tu? Kalulah Nabi ni suka buat sebelah kanan saja, sebelah kiri tak boleh buat kerana makruh, tentulah masa nak takbiratul ihram Nabi buat Allahu Akbar akid sebelah itu. Tapi Nabi akid dua belah. Tu jadi akid dua belah tu menunjuk kata nak guna sebelah kiri tu tak ada jadi masalah, guna tak ada jadi makruh sikit begitu juga dia kata wa kadzalika indama yad'u al-insanu rabbahu. Begitu juga ketika orang ni manusia kita ni nak berdoa dengan Allah, akid tangan akid dua. Dia bukan dak akid tangan ya. Kalau nak ambil hadis Nabi ayat kata yuhibbut tayamun, Nabi kasih kepada hak kanan saja, hak kiri tak boleh guna. Nak berdoa akid sebelah. Tu sudahlah lagu tu. Sedaknya mari rak ni tolak pendapat yang kata tak boleh tadi. Fa innahu la yarfa'u yadahu al-yumna faqat. Dalam doa tu bukanlah orang nak berdoa akid tangan kanan saja. Tu sedangkan dia tu kena akid tangan dan akid tangan kiri kedua-duanya. Ya adalah kata-kata setengah-setengah sebaris dua baris tu kita tinggal tak si baca nampak. Tak nak comel mana kalau kita baca. Boleh ambil dah sekat tu dah. Dia kata lagi, walau kana at-tasbihu bi asabi'il yad al-yusra makruhan. Kalulah tasbih ni, bila tasbih subhanallah alhamdulillah ni dengan tangan kiri itu makruh, au ghair jaizin, atau tak harus buat, dan nabbaha alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qala lin nisa. Nasihat Nabi itu royak dah pada orang tino, peringat dah pada puak tino semasa Nabi nasihat pada orang tino. Nabi kata alaikum nabi tasbih, mu kena tasbih lah wahai orang tino semua. Batu mu jangan lupa apa ni baca tahlil at-tauhid, baca tahlil la ilaha illallah wa aqidna bil anamil. Lepas tu bila mu guna tangan mu lah, jari mu ni guna. Nabi tak ada ayat kata mu guna tangan kanan je lah, tangan kiri mu jangan guna. Tak, Nabi tak ada istisna sahabat. Bahkan Nabi guna anamin, guna belakang tangan, jari-jari mu guna. Tu guna hak kanan pun boleh, guna hak kiri pun boleh. Tu wa yajuzu aidan bal yusannu at-tasbih bis-subhah. Hak tu bab bilangan tangan. Ni bilangan wasbah juga. Bilangan wasbah pula. Wasbah ni pun patut juga weh. Bilangan wasbah ni yang kita ni dia kata bid'ah juga. Kita dah baca, dah cari ke dalam internet, banyak juga ulama-ulama dah kata hak ni bila wasbah ni bid'ah.
Kerana Nabi itu tak buat, tak ada. Nabi tak ada buat ni, tak ada. Masa Nabi tak ada. Tu. Pak kita nak jawab ke mana? Bila lewat sebah ni kita ni wasa juruh bukan sebah ni tak ada sejik dah. Kita tengok orang Arab wasebah ni jaga wiqayah dia bila wasebah ni jaga wiqayah. Sudah. Jaga wiqayah ni bila dia jadi satu passion. Yang panggil satu nak nunjuk-nunjuk. Kita ni kalau pergi wasebah berjuruh lah, tak ada arah dah. Supaya pakai baju tok juga, baju tok kita tengok orang Arab pakai baju tok, tak ada. Nyaka pakai baju tok. Kutik sapah pun pakai baju tok, tunggu wiqayah pun pakai baju tok. Padahal lah baju tok belaka. Kita ni tak ada arah pakai baju tok. Tempat demo tak ada masalah, tempat demo dan tempat kita ni dalam bentuk lain pula kita faham bahasa lain, demo faham bahasa lain. Begitu juga tasbih. Tu sini dia kata harus juga kita bahkan sunat bal yusannu, sunat lagi, bahkan disunatkan tasbih dengan bila subhan ni lah sebah. Sama ada anak batu ke kayu ke ikutlah, cocok lagi batu kita bila sasa. Tengok satu hadis ya. Wa an sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Kata Sa'ad, aku masuk pergi kepada seorang retina, pergi masuk sekali dengan Rasulullah. Wa baina yadaiha nawa au khusa, di tangan dia tu ada anak-anak batu lalu bila tu tusabbihu bihi, duk bila dengan hak tu duk bila dengan hak tu. Maka katanya apa ni Sa'ad, ukhbiruki bima huwa aisar alayki min hadha aw afdal, aku nak royak kamu dengan apa yang lebih senang pada ni lagi ataupun lebih afdal pada ni lagi. Duk bila anak batu, bila pasir tu nampak susah sangat. Sebab tu dia kata wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu khayyata fihi alfa uqdah. Abu Hurairah ni dia jahit apa ni jadi tokoh-tokoh. Bila hatu jahit cocok tu, bila hatu jadi tokoh-tokoh. Apa tu bila yang tempat cerah, yang tak tidur falayanam, sehingga dia tak tidur. Itulah banyak itulah kita baca pada malam ni. InsyaAllah kita sambung di minggu depan pula insyaAllah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa hamdahi wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka fatafarruqni ba'dahu tafarruqan. Ya Allah, ya akramal akramin, jadikanlah perhimpunan kami ini ya Allah perhimpunan yang dapat berkat daripadamu ya Allah, dan jadikanlah rahmat-Mu turun kepada kami semua yang ada di dalam majlis pengajian kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputkanlah, panggilkanlah, tariklah saudara-saudara kami yang kami sayang kepada mereka untuk sama-sama ke dalam majlis ilmu-Mu ya Allah, ke dalam majlis mengenal-Mu ya Allah, di dalam majlis menimba agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya akramal akramin, di sana luar sana ramai lagi saudara-saudara kami yang tak mahu ikut dan juga tak mahu turut apa yang kami buat. Maka tariklah, lembutlah hati mereka supaya bersama dengan kami di dalam majlis sebegini ya Allah. Semoga mereka pun mendapat rahmat-Mu dan berkat-Mu ya Allah, supaya hidup mereka ini selamat dunia dan juga selamat akhirat. Kami tak sanggup tengok mereka senang di dunia, di akhirat mereka duduk di dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang kamu murka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.